Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 8 Januari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, seramai 104 penduduk kampung Bunga Rampai menerima surat tawaran bagi projek rumah mampu milik seperti yang diumumkan oleh Kerajaan Sarawak pada tahun 2018. Sebelum ini, kerajaan negeri telah mengumumkan akan membina 2,500 unit rumah mampu milik di seluruh negeri bagi membantu rakyat memiliki rumah sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu projek bernilai RM21.9 juta itu merupakan projek pertama disiapkan yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Jelas beliau, penerima dari Kampung Bunga Rampai merupakan kumpulan pertama yang menerima surat tawaran untuk projek rumah mampu milik di negeri ini. Saya mengucapkan tahniah kepada penduduk-penduduk di lidah tanah sini kerana itu first projek pertama. Projek pertama di seluruh Sarawak. Itu tiap-tiap bulan bayaran itu 1% interest, hanya tahun ini baru ada. Tahun dulu tengok saja. Hanya tahun ini baru ada 1% saja. Berkata demikian semasa majlis penyerahan surat tawaran projek rumah mampu milik Kampung Bunga Rampai di Bau pada Khamis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Sim turut menjelaskan perkongsian mengenai vaksin COVID-19 yang akan dibekalkan ke Sarawak kelak. Jelasnya, rakyat perlu bersedia menerima suntikan vaksin Pfizer setelah bekalannya sampai ke negeri ini. The first batch of vaccine that Malaysian government buy is from Pfizer. It's from Pfizer from USA. The one that you need to minus 70 degrees Celsius. And the health department, Sarawak Health Department, is doing trials, logistic trial to make sure that the vaccine can be kept at 70 degrees all the way to pendalaman. Because even you live in city, you live in the jungle, you are still a Sarawakian. Pada masa sama, beliau menasihatkan para penduduk untuk sentiasa mengamalkan langkah pencegahan COVID-19 berikutan kes yang berlaku baru-baru ini turut membabitkan kawasan luar bandar. Laporan seterusnya, rakyat di negeri ini perlu terus mengekalkan sokongan dan kepercayaan kepada calon dari Gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri PRN ke-12 kelak. Speaker Dun Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, seperti di kawasan Sadong Jaya, para pengundi perlu memberikan kepercayaan sekali lagi kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo, sekiranya dipilih semula sebagai calon pada PRN ke-12. Ini kerana menurutnya Aidil mempunyai pandangan yang jauh ke hadapan dan berani bersuara untuk mengembalikan hak-hak Sarawak kepada penduduk Sarawak. Dan beberapa masalah wakil telah mengeluarkan satu pendapat, satu pemikiran bahawa hasanah kita adalah minyak dan gas kita patut dikawal pulang kita dan yang pernah dibuat kepada saya dan tanpa segala kata sedang yang berlaku dewan speaker kata di mana beliau mengatakan supaya satu jangan miskin tetapi sama taraf mendapatkan makmurnya dengan kata dan guna besar. Berucap dalam program Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena Majlis Sumbangan Masjid dan Surau kawasan Dun Sadong Jaya, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM250,000 untuk 12 masjid dan 17 surau di kawasan berkenaan. Terdahulu ketika berucap, Aidil memberitahu beliau dalam rangka untuk membangunkan kawasan Sadong Jaya dengan beberapa kemudahan seperti pembinaan stadium sukan bertaraf Olimpik dengan nilai sebanyak RM13 juta. Antara lain, beliau juga merancang pembinaan bangunan ikonik iaitu Menara Cerapan dan membangunkan Masjid Darul Iman Sadong Jaya dengan semua bangunan tersebut dikelolakan oleh Lembaga Amanah Masjid. Pada tahun ini kita telah membangunkan satu kompleks sukan
di kawasan masjid sebuah stadion sukan bertaraf Olimpik yang dianggarkan jumlah kos yang 13 juta di sekitar situ. Yang pertama. Yang keduanya adalah kita membangun masjid Darul Iman Sriwijaya yang mempunyai 4 buah menara yang sakit berjumlah 9 juta yang kedua. Dan yang ketiga dengan yang ketiga di kawasan itu kita membuat satu iconic tower ataupun balai setapak baru yang tinggi yang dianggarkan berjumlah 7 juta. Manakala di Miri, Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chuiyu, mengucapkan terima kasih kepada penduduk bandaraya berkenaan yang telah menderma stretcher kepada Hospital Miri. Katanya ini menunjukkan sikap penduduk Miri yang prihatin terhadap kesihatan masyarakatnya. 现在就是包括那个什么捐血活动啊，就是每次这是很多人，所以我们真的很感谢了，这个一起来的，我们的怎样度过了这个非常的时期的健康，那个当然了，我们有米里最近好像也集中了了，我要再跟我们米里的市民哈。 Semasa ditemui selepas menyaksikan majlis penyerahan stretcher di Miri pada Khamis, beliau yang juga adun piasau mengingatkan penduduk di Miri supaya sentiasa berwaspada dengan wabak COVID-19. Seterusnya, sebanyak 24 persatuan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan surau di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau menerima geran peruntukan projek kecil luar bandar MRP dan projek Mesra Rakyat BMR. Penasihat khas di Pejabat Ketua Menteri Sarawak merangkap Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim memberitahu jumlah keseluruhan sumbangan geran tersebut adalah sebanyak RM419,000. Yang saya harap peruntukan ini akan digunakan sebaik-baiknya seperti yang dipohon di dalam permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Dan harapan saya juga, saya memerlu laporan. Sebab pihak SIMO, pihak SDO memerlukan supaya kita melapor apa yang kita hendak buat dengan cek tersebut seperti yang tertera disebutkan, dan kalau dapat dihantarkan laporan setelah program-program itu siap dibuat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan geran peruntukan tersebut tahun 2020 bagi Fasa 2 bertempat di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Seri Rohani turut menekankan supaya rakyat terus memberikan sokongan kepada kerajaan di Gabungan Parti Sarawak GPS yang sentiasa mengutamakan keperluan rakyat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.